Saya bukanlah pencetus langkah syaitan, tetapi saya mengakui bersama beberapa teman yang lain menggerakkan langkah politik menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dengan restu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-7. Saya pasti secara peribadi Tun Dr. Mahathir pastinya menjadi orang yang paling gembira dewasa ini. Cuma kegembiraan beliau itu tidak terzahir dan tidak terucap. Matlamat beliau yang tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menggantikannya, serta matlamat untuk mengekang kemarahan DAP sudah pun tercapai dengan jayanya. Kejayaan ini pastinya tidak akan luput dalam sejarah Malaysia, iaitu kejayaan membawa balik abu mayat Ching Peng dan seterusnya ditaburkan di sepanjang banjaran Titiwangsa. Hakikatnya, Ching Peng bukan pejuang kemerdekaan. Ching Peng adalah Setiausaha Agung Parti Komunis Melayu PKM, dan hakikat ini kekal selagi ada bulan dan matahari. Yang di Pertuan Agong telah secara bijaksana menggunakan semua kuasa yang diperuntukkan sebelum proses pelantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin dimuktamadkan. Makanya, Kerajaan Perikatan Nasional yang terbentuk pada hari ini bukanlah kerajaan pintu belakang seperti mana dituduh dan ditrol dengan izin oleh pihak pembangkang. Sebaliknya, Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan pintu istana yang sah menurut perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Justru, apa jua istilah yang digunakan, sama ada kerajaan pintu belakang atau tebuk atap, istilah itu hendaklah dianggap sebagai unparliamentary atau bercanggah dengan peraturan parlimen dan tidak boleh diizinkan digunakan di dalam Dewan yang mulia ini. Tuduhan seperti ini boleh dianggap sebagai menghina keputusan yang di Pertuan Agong. Pembinaan Kompleks Seri Perdana merupakan idea hebat cetusan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika membangunkan Putrajaya. Saya tidak melihat itu sebagai satu pembaziran. Saya melihat itu permulaan kepada suatu sejarah baru Malaysia. Bangunan itu perlu dibaik pulih untuk maksud bagi menempatkan pejabat dan kediaman rasmi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ia dibangunkan dengan jiwa hebat, dengan pemikiran yang hebat. Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membetulkan tuduhan yang tidak tepat dan tidak benar sama sekali ke atas saya. Saya bukanlah pencetus langkah syaitan, tetapi saya mengakui bersama beberapa teman yang lain menggerakkan langkah politik menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dengan restu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-7. Selebihnya ia sudah menjadi sejarah, dan biarlah saya simpan demi hormat saya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang negarawan terbilang dan ulung yang jasanya kepada bangsa dan negara cukup besar. Apapun, saya pasti secara peribadi Tun Dr. Mahathir pastinya menjadi orang yang paling gembira dewasa ini. Cuma kegembiraan beliau itu tidak terzahir dan tidak terucap. Matlamat beliau yang tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menggantikannya, serta matlamat untuk mengekang kemarahan DAP sudah pun tercapai dengan jayanya. Ramai yang bertanya kepada saya kenapa Tun Dr. Mahathir meletak jawatan. Jawapan saya, selain qada dan qadar, Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah menetapkan bahawa sudah tertulis sejak azali lagi peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir adalah kerana rezeki Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8. Tidaklah boleh selandak padi, sekamlah juga ditumbuk luluh. Tidaklah boleh kehendak hati, kehendak Allah juga yang sungguh. Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Negara kita baru saja menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-63 yang bertemakan Malaysia Prihatin. Syukur, nikmat keamanan dan kemerdekaan ini terlalu besar dan tidak ternilai, hasil pengorbanan darah, keringat dan air mata para pejuang terdahulu. Namun dewasa ini kita perlu mengakui hakikat pahit bahawa semangat patriotik dalam kalangan rakyat semakin meluntur, sehingga ada yang tergamak melakukan pengkhianatan dengan sengaja menggantung jalur gemilang secara terbalik. Kepada kelompok buta sejarah ini saya berpesan,
Jalur gemilang bukan hanya sehelai kain dan patriotik pula, bukan semangat lapuk, tetapi lambang kedaulatan serta maruah negara. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Baru-baru ini sebagai umat Islam, kita semua pastinya tergores hati apabila ada seorang pemimpin politik tergamak menyamakan penghijrahan junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah sebagai pelarian. Lebih menjadikan pemimpin ini menggunakan Dewan Rakyat sebagai pentas menyampaikan pemikiran orientalisnya, dan sehingga